Saya samun, Okey. bunuh orang, Okey. apa saja yang saya Apa sajalah. apa saja yang tak terlintas kepala orang, itu saya buat. Dah. Apa yang dia nak tanya direct saya, jangan tanya orang. Yang pertama. Yang kedua, kalau tanya dengan kawan akan jawab baik. Kalau tanya dengan musuh, macam-macam dia cerita yang bukan-bukan. Yeah. Yang bukan-bukan. Yeah. Yang tak ada pun dia ada-adakan. Yeah. Tu pasal saya cuma satu je lah. Biar dalam bidang apa sekalipun kita, pertama satu je, yakin. Yakin Allah tu ada. Allah tu lihat. Allah tahu apa yang kita, hati kita ni. Yeah. Dulu saya pun pandai barang, tapi sekarang saya tak ada dah. Yeah. Dah buang semua tu. Sebab apa? Cuci tangan, cuci kaki untuk mulakan kehidupan baru. Sampai dekat tol, saya pun macam biasa. Ingat dulu, sampai tu orang bagi tiket kat saya. Saya balik bayar depan. Yeah. Sekali sampai-sampai, tak ada orang pun. Kosong pos ni. Tercangak ni tengok kosong. Lepas tu orang belakang cakap, pakai kad. Saya berkeluar-keluar, minta maaf banyak-banyak. Saya baru first time masuk highway. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana setia bersama kami di Eksklusif Bersama Syaril. Tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan musim kedua dan merupakan episod pertama untuk musim kali ini. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan terus mengikuti program ini daripada masa ke semasa. Ku Izham bin Ku Adnan, sekarang berusia 64 tahun, merupakan bekas anggota Komando 69 Polis Diraja Malaysia yang terlibat dalam kegiatan jenayah hingga menyebabkan beliau dijatuhkan hukuman penjara seumur hayat. Bukan seumur hidup, penjara seumur hayat. Bagaimanapun, baru-baru ini, kira-kira 1 bulan yang lalu, beliau telah dibebaskan daripada penjara setelah menjalani hukuman kira-kira 27 tahun. Orang tertanya-tanya, macam mana bang, apa yang berlaku sampai 27 tahun terpaksa merengkuk dalam penjara? Tuan-tuan, bunyi jangan risau tuan-tuan. Ini outdoor. Ini biasa. Orang keluar masuk. Okey bang. Okey. Sebenarnya, begini. Pada tahun 1995, bila saya dituduh melindung parti, melindung pusat hiburan, salah guna kuasa. Sebenarnya benda tu tak wujud. Tetapi saya anggap diri saya kena aniaya. Pada ketika itu abang rasa abang asalnya rasa dianiaya dalam pasukan. Okay. Saya buat surat hantar KP, hantar KPN, tak ada jawapan. Malah saya buat laporan polis. Yeah. Tetapi tak ada jawapan. Tetapi pegawai yang ambil tindakan dia kata, saya pegawai yang ambil tata tertib kamu. Berarti kamu salah. Sebab dia pegawai, saya anggota. Jadi bila dia buat macam tu, saya pun tak cakap apa. Cuma bila nak ambil lawyer, kita duit tak ada. Gaji pun untuk sebab anak, rumah itu je. Jadi nak tak nak terima je lah. Ditukar saya ke sana ke sini, saya pergi. Sampai ke bilik pengawal pun saya kerja. Sanggup kerja. Daripada orang kata detektif. Ya. Daripada GD, 69 Komando, pergi GD, GD masuk detektif, detektif tukar ke GD balik. Walaupun kerja dekat bilik pengawal, saya boleh kerja. Tetapi, orang tak puas hati lagi. Nak saya buang kerja. Bila dia buang kerja, saya, yalah masa tu saya pun, fikiran saya bodoh. 1, 2 jahil, agama. Tak puas hati, dendam, saya jadi macam ni. Maknanya abang memberontak lah. Saya memberontak, betul berontak. Sebab abang kena pelbagai tindakan disiplin. So abang rasa abang tak buat. So abang nak memberontak. Betul. Dia naluri manusia biasa. Kita tengah muda-muda, tengah panas baran lagi. Jadi bila kita yang tak buat, orang tuduh. Alang-alang orang tuduh saya, saya buat. Itu saya cabar. Itulah asalnya. Itulah asal dia. Saya cakap, kalau nak tengok betul saya buat, saya akan buat. Lepas bila saya kena buang kerja, saya buat. Betul-betul saya buat. Apa yang abang buat? Okey, saya buat.
saya samun, Okey. bunuh orang, Okey. apa saja yang saya Apa sajalah. apa saja yang tak terlintas kepada orang, itu saya buat. Samun tu lebih kurang dalam berapa kes? Saya buat 39 kes. 39 kes samun. 39 kes. Masa tu abang masih lagi bergelar anggota polis? Tak ada dah. Oh, dah tak ada dah. Saya dah kena buat kerja. Dah kena buat kerja? Dalam kerja saya memang up to date. Okey. Tanyalah siapa-siapa pun. Pegawai yang lama-lama saya pun atau anggota saya pun, semua up to date. Tak ini kira darah muda lah ni. geram. Geram. Dendam. Kena dendam lah saya jadi masuk penjara. Okey. Kalau tak kena dendam, saya boleh hidup lagi. Okey. Saya boleh survive lagi. Walaupun saya kena buang kerja. Tapi dendam yang pasal tu, itu je saya kau kata aku tak buat, kau kata aku buat. Aku buat. Aku buat betul. Aku buat betul. Itulah cerita. Itu punca dia. So maknanya abang boleh ingat tarikh tak bila yang abang dijatuhkan hukuman tu? Hukuman apa tu? Yang kata penjara tu. 12 bulan 3 1997. Apa hukuman asalnya? Hukuman asal saya kena seumur hidup. Seumur hidup 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Sebab 10 rotan. Okey. 20 tahun seumur hidup sebab 10 rotan. Okey, Kemudian bila saya masuk penjara Air Molek, 8 bulan dalam penjara, tiba-tiba satu Sapina sampai tukar saya daripada semua hidup ke semua hayat. Semua hayat. Tak ada tarikh. Dulu saya ada tarikh. Ni tak ada tarikh bebas lah. Tarikh bebas. Dulu saya ada tarikh bebas. 27 bulan 3 2010. Maknanya lagi teruk ni. Lagi teruk. Oh macam tu. Boleh tukar bila lah. dia sampai saya tak puas hati lah. Okey. Bila saya tak puas hati, dia pihak penjara cakap tak apa. Tak puas hati boleh buat. Rayuan. Rayuan. Bukan rayuan. Macam kita petition balik. Okey. Buat balik kan. Okey. Bila buat kita pergi mahkamah pun cakap, Kuizam, awak tahu bukan hukuman awak kan? Itu masa tu Hakim Datuk Zaki. Mahkamah Tinggi 1 Johor Bahru. Okey. Kuizam, kalau awak tahu bukan hukuman awak kan? Okey, awak pilih sekarang ni. Sama ada nak pergi ke gantung BA ataupun terima hayat. Oh. Dah dia bagi offer saya dua-dua. Sama ada gantung ataupun semua hayat? Semua hayat. Okey. So saya pilih semua hayat lah. Ya. Walaupun saya orang cakap apa? Peluang dah semua hayat. Saya tak payah lagi dah. Okey, lepas 23 dia jatuh hukuman semua hayat tu, saya balik terus sampai sekarang. Okey, yang tadi hukuman pertama tu Seumur hidup. Seumur hidup dan 10 sebatan. Bila tukar ke hayat, semua hayat 6 sebatan. Dikurangkan 4. Dikurang 4, 6 sebatan. 6 sebatan. So penjara pertama, kondominium pertama. Kondominium pertama. Saya duduk dekat penjara Air Molek. Johor Bahru. Itu berapa lama bang? Lebih kurang 8. Lepas tu lah, bila saya dapat rumah hayat, tak boleh terima saya. Ya. Daripada ada tarikh, tak ada tarikh, tak berterima, berontak lah saya. Dalam penjara pun berontak lagi? Berontak. Ui, apa berlaku? Okey, berontak, dia orang tak boleh jaga saya. So tukar saya ke Sungai Buloh. Berontak ni dalam arti kata apa? Bergaduh ke, pukul orang ke? Tak kira lah. Asalkan tengah geram, orang cakap silap, pukul lah. Kalau pegawai pun kadang-kadang silap, saya lawan lah. Itu yang dia tak boleh terima saya tu. Sebab macam kaki berontak. Pernah dimasukkan bilik asingan ke apa ke? Rumah asingan tu bilik kedua saya. Tu macam rumah dia. Kedua saya, bilik kedua saya. Punya orang kata baran. Dulu saya baran. Dulu betul-betul saya baran. Okey. Cepat panas. Silap sikit saya terus panas. Okay. Jadi bila saya tukar ke Sungai Buloh pun, kalau tak saya tinggal tukar Sungai Buloh bulan 11 1997 sampai Sungai Buloh. 3 bulan saya sana. Baik. 3 bulan saya Sungai Buloh. Sekejap pula. Sampai sana ada orang lama lagi. Yang duduk penjara sana lama. Tetapi saya dah rumah hayat tak ada tarikh. Dia lawan saya lawan lah. Bergaduh lagi. Dalam penjara. Ini sebab bergaduh lah ni? Bergaduh. Okey. Lepas tu saya akan tukar ke Taiping. Taiping pula. Daripada Sungai Buloh ke Taiping. Itu Taiping tu orang kata penjara lama tu. Penjara lama. Tapi itulah saya untung juga sebab bila saya tukar sana masa tu bakal juah. Ya. Mengarah arwah bakal juah. Dialah yang saya cakap. Kuizam, kalau kamu nak kerja, kamu kena belajar agama dulu. Selagi kau tak boleh baca Quran, tak boleh baca mukadam, tak boleh tahu sembahyang, kau jangan kerja. Tak dibenarkan kau kerja. Okey, terpaksa saya masuklah halakah. Apa? Halakah. Okey. Bila dalam penjara ada satu macam kira satu unit halakah. Okey. Belajar agama. Jadi ustaz
Ustaz Lan, Korporal Lan, Ustaz Omar, dah pegawai pun sekarang dia. Okey. Tu Ustaz Ibrahim, 112347 nombor dia. Saya ingat lagi Ustaz Ibrahim tu. Ustaz paling baik dengan saya lah. Okey. Dia orang ni lah ajar. Ustaz Lan, Ustaz Omar, Ustaz Ibrahim. 3 orang Ustaz. Di Taiping? Di Taiping. Okey. Daripada Alif Bata, saya tak tahu baca. Sampailah saya boleh baca, sampailah saya boleh khatam Quran. Barulah saya masuk bengkel jahit di Taiping. Bila saya masuk bengkel jahit, sampai saya boleh jahit semua. Jahit baju biasa, jahit baju luar, baju uniform. Sampai number 2, number 1 semua saya boleh jahit. Bus jaket tu. Jadi, kamera saya situlah. Lepas tu duduk sana, bukan dalam 5 tahun, saya tukar ke Alustar pula. Alustar kenapa pula? Maklumat dapat, dia orang tak tahulah mana-mana ada maklumat dia orang dapat. Mengatakan saya ni ada senjata. Pula. Memiliki senjata. Pistol lah. Tak tahu apa dah. Peluru naik N16 lah. Jadi dia orang cek bilik saya. Betul, hari tu dah 2-3 hari tu cek bilik saya. Tak ada. Cek satu blok pun tak ada. Cek bengkel pun tak ada. Lepas tu, lah tak ada juga, tak jumpa juga. Dalam 4 hari, 5 hari, tukar saya ke Alustar. Tu dia. Daripada air Molek, kemudian pergi ke Sungai Buloh, Taiping ke Hantar Alustar. Alustar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita rehat dulu. Kita akan sambung selepas ini. Baik, kita kembali semula. Tadi dalam first break tadi, dalam 15 minit pertama tadi, kita dah dengar macam mana Abang Quizam kita bercerita terpaksa berpindah randah daripada air Molek ke Taiping ke ni sebab pelbagai kesalahan dan juga dituduh memiliki barang-barang bahaya. Bahan bahaya. Artikel Artikel larangan. Kemudian ditukarkan ke Alustar. Alustar pula berapa lama pula? Alustar saya beli bukan dalam 2003, 2002 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Bila 2 tahun sana, dia cakap Alustar nak buat penjara reman. Banduan tak nak. Jadi penjara Pokok Sena, penjara baru. Ya, penjara jadi baru. kena semua pindah ke sana Banduan. Yang di Alustar sana cuma reman saja. Reman saja. So, 2005 saya tukarlah ke penjara Pokok Sena. Rumah barulah. Okay. Tapi tak apalah sebab apa. Bekalan tu dah ada. Bila sampai Pokok Sena, dia orang lantik saya sebagai kira PPI, orang plan pembangunan insan ni, sebagai pembantu pegawai, ambil kawat, ambil motivasi, ambil kuliah agama ni, kelas agama untuk harakah. So saya di sana kat Pokok Sena 12 tahun. Lama. 12 tahun. Okey. Dah 12 tahun, lepas tu dah habis semua, dia orang cakap okey Quizam. Masa tu dah ada ura-ura. Quizam kau nak dapat ampun. Itu tahun bila tu? Itulah masa tu dah 2005 sampai 2017. Okey Quizam 2012. Quizam kau nak dekat-dekat nak dapat ampun ni. Okey, sekarang ni kau Pokok Sena. Balik ke Johor balik. Dia hantar saya ke Keluang balik, penjara Keluang. 2012 saya balik ke Keluang. Di penjara Keluang saya duduk dalam 2 tahun. Bergaduh dengan Tuan penguasa. Saya tak puas hatilah. Kemudian lepas 12 tahun tu, dia orang bagi ura-ura lah katanya. Nak dapat ampun lah, nak diberi pengampunan lah. So dekat dengan kampung, hantar saya balik ke penjara Keluang. Bila saya pergi ke penjara Keluang, 2012, 13, saya tak puas hati sebab apa? Ada krisis pula? Bukan krisis, tak ada krisis. Saya dah duduk Pokok Sena seronok dah. Sebab tenaga pengajar, jadi tenaga pengajar, boleh ajar orang, boleh kira kebebasan tu diberi kebebasan sebab apa? Tak payah escort. Jadi saya minta balik ke Pokok Sena lah. Dapat balik. 2013 saya balik ke Pokok Sena. Pokok Sena sampai 2017. Itu pun gaduh dengan pegawai. Tuan gaduh lagi. Tuan Saleh. Dia satu pegawai, dia straight tapi dia macam tak
tak ada etika langsung lah. Orang lain straight je. Tapi dia main tuduh-tuduh je. Bila tuduh-tuduh, kita panas. Tu saya cakap dia, okey tuan jangan sampai saya potong tuan masuk dalam tong sampah. Alamak. Bukan saya cakap besar, saya apa yang saya cakap, saya buat, saya akan buat. Tu saya punya orang, prinsip saya satu je. Kalau saya kata saya buat, saya melanggar. Tak kira siapa. Baik imam pegawai sekalipun, saya langgar. Tapi kalau orang baik, saya pun akan hormat 10 kali baik. Saya dulu macam, yalah orang cakap apa, walaupun belajar agama, belajar ni, tapi kita masih ada perasaan tu macam tak puas hati. Betul tak puas hati. Dengan orang rumah saya terbengkalai, orang rumah kadang-kadang hantar jumpa datang, bang, gini cerita macam-macam, anak punya hal, cerita dengan orang masuk rumah pecah sini. Jadi kita macam tak puas hati. Padahal saya kerja polis. Bekas polis. Walaupun dah kena penjara, tapi bekas polis. Tak faham kata polis tak faham datang rumah saya. Tak beri muka kat saya. Kerja selama 18 tahun 9 bulan tu, saya cakap saya tak ada rekod. Semua bersih, clean. Tetapi lepas saya dah kena tuduh macam tu, itu yang saya sanggup buat apa saja. Jadi abang baliklah ke Sungai Petani. Balik ke Pokok Sena balik. 2013 saya balik Pokok Sena. 14, 15, 16, 17. Lepas tu saya pergi ke Penang. Penjara Penang? Penjara Penang. Kenapa pula? Masa tu COVID. COVID. Bila COVID, kena kurung dalam bilik. Saya tak boleh terima. Memanglah. Sebab apa? Sebab saya banduan hayat. Tak ada tarikh. Dah dikurung dalam bilik 24 jam. Saya tak boleh terima lah. Sedangkan orang kerja kawasan, boleh keluar semua. Takkan saya tak boleh keluar. Itu saja dia punca dia. Jadi saya mulalah. Tak buka, saya bergaduh. Jerit, goncang pintu semua. Jadi tak boleh terima. Lepas tu dia cas saya pula, ada handphone dalam penjara. Ada ke? Tak ada. Dia tak ada apa nak bagi saya, nak pergi hantar saya asingan. Ambil saya pergi tutup asingan. Kata saya ada handphone. Pakai handphone. Saya kata tak apalah. Nak ambil tuduh lah. Tapi tak mengaku. Saya nak statement tak ambil apa tak. Cuma tutup saja. Dia kata faktor keselamatan. Lebih kurang 3 bulan lebih saya tutup sana. Dia bagi tutup? Tutup. Tutup tu tutup bilik. Maknanya tutup bilik asingan lah? Bilik asingan. Nak tahu sikit bang? Ni kita selalu duk tengok filem. Kalau di... Bilik asingan ni yang benda bang? Dia asingan macam ni. Apabila satu orang banduan tu buat kesalahan, contoh bergaduh, kurang ajar pegawai sikit, kita cakap tinggi sikit lah, kurang ajar lah. Yang kata bilik asingan tu, apa beza dengan bilik biasa? Bilik biasa, di biasa ni dia pukul 7 pagi keluar. 7 pagi keluar? Buka pintu, master keluar. Sampailah pukul 7 petang. Masuk balik. Asingan 24 jam dalam bilik. Yang keduanya, bila masuk asingan ni, tak ada pakaian. Tak ada pakaian. Sekarang ni dia buat macam mana, asingan dalam sana. Kalau seluar pendek lah. Berlengging, seluar pendek saja satu. Malam sejuk, tak ada selimut, tak ada apa. Nasiblah 2 minggu. Dengan nyamuk. Jadi, itu denda dia. Dia bilik gelap ke bang? Bilik tak gelap. Ada lampu. Bilik ada lampu. Cuma, kemudahan tak ada. Makanan pula macam mana? Makanan dia hantar, pagi roti sekeping, teh atau kopi. Tengah hari nasi satu tray, petang satu tray, itu saja. Air panas dia kasih. Maknanya still makanan ada. Ada tapi berkurang lah daripada biasa ke macam tak ada, sama. Sama je. Okay. Cuma kebebasan tak ada. Diasingkan. Duduk seorang-seorang. Seorang-seorang. Asingan seorang-seorang. Jadi dia macam dera. Bagi tak buat lagi. Tapi kalau dah biasa masuk keluar dah tak ada, macam biasa dah. Dah tak ada apa dah. Alright. Kita latihan dulu pun lagi teruk pada tu. Lepas tu bang, lepas last tadi abang cakap tadi penjara Penang. Penjara Penang. Saya ada penjara Penang bila PKP COVID. Tutup dengan air panas tuan tu tak kasih. Lepas tu bergaduh masa COVID tu. COVID. Bila saya dah berontak. Bila dia orang tuduh saya ada tinggal larangan, iaitu handphone. Saya tak ngaku, mana saya ada benda Allah tu semua. Bila tak ngaku, dia tutup saya asingan, lebih kurang 3 bulan setengah. 3 bulan setengah? 3 bulan setengah. Lama. 3 bulan setengah tutup saya. Nak suruh saya mengaku. Habis benda tak ada, saya nak aku macam mana? Habis saya tutup 3 bulan setengah. Datang satu pegawai daripada Ibu Jabat, Tuan Ras, India, Tuan Ras.
Dia kata, okey, Kuizam, you mau keluar tak mau keluar? Tuan saya nak keluar tuan. Kau tuan bagi keluar, saya keluar. So tak ada bukti, tak ada barangkit, tak ada apa. Okey, dia bagi saya keluar. Turunlah. Saya turun blok. Yalah, bila turun blok, ramai-ramai cikgu yang saya jerit-jerit dulu, yang saya kutuk-kutuk dulu, tak puas hatilah. Tak puas hati pun dia tak boleh buat apa dengan saya. Betul saya kata. Saya hayat masa tu. Perang saya satu je fikir. Jadi apa pun, saya langgar pun, kalau saya bunuh orang sekali pun, tak ada apa dah. Saya tak, bukan kena macam orang ada tarikh bebas, 8 tahun tambah hukuman. Saya tak tambah hukuman apa dah. Tak ada, orang putih kata nothing tulus. Nanti tak ada apa. Kau buatlah apa pun. Apa pun tak ada masalah. Aku dah tak heran saya lah. nak langgar apa pun saya boleh langgar. Tak ada masalah. Itu yang orang ada sikit ni. Jadi, bila saya keluar-keluar, macam dia orang rasa macam tergugat ke, ataupun cikgu-cikgu pun tak puas hati dah. Nak pukul saya tak berani. Nak jentik saya pun tak berani. Cakap saya lebih kurang, saya kurang ajar balik. So, presiden dia orang tukarlah penjara. Tukar saya ke Simpang Renggam. Sampai Simpang Renggam. Simpang Renggam saya pergi 2021. Bulan 4. Saya duduk Simpang Renggam 2 tahun lah. 21, 22, 23. 24. Mana saya dah pergi keluar. Saya Simpang Renggam. Saya duduk. Dia ada kawasan dua kawasan. Kawasan A, B, C, D. Saya masuk. Timbalan tu bagus. Dia bagi saya duduk bilik belah A, B. CD saya tak pergi. Duduk AB. Satu bilik saya. Lorong kat orang kawasan. Saya duduk bilik tu okey dah. Ada satu hari tu pada tak ingat saya lah. Bulan 5 ke bulan 4 2023 tuan dua paku. Dia jaga CD. Dia bukan jaga AB, jaga CD. Yang CD saja-saja yang jaga semua. Habis saya pun keluar tengok TV. Dia panggil saya, Hayat. Saya pun pergi lah. Apa tuan? Siapa suruh kau keluar? Kenapa tuan? Apa masalah tuan? Saya hari keluar tengok TV. Aku tak suruh kau keluar. Jangan keluar. Saya kata, tuan, minta maaf. Saya tuan bagi keluar, tak keluar, saya nak keluar tengok TV. Ini rumah saya tuan. Saya kata, rumah saya tuan. Wah, kurang ajar. Saya tak kurang ajar. Tuan tu kurang ajar. Tuan nak apa? Cepat panas. Tuan nak apa? Dia dah balik dah. Dah balik. Satu hari tu, penjara Kajang, penjara Taiping, penjara Sungai Buloh nak tukar ke Simpang Renggam. AB nak dikosongkan blok. Sebab itu hari dia tak ambil terangkan saya sebab apa? AB bukan dia jaga. Dia pegawai CD sana. AB tak ada saja jaga. Walaupun dia keseluruhan tapi dia jaga sana. Saya akan tukar semua blok ni kosong untuk yang bandar pertukaran tu. Saya kena pergi CD. Saya pergi petang dalam pukul 5 ke 6 saya pergi CD. Besok pagi pukul 8.30 tak sampai. Saya dah pergi Asingan. Ditutup dengan saya. Tutup lagi. Dia tutup saya. Tutup saya 2 minggu. Tutup 2 minggu. Habis saya bila nak balik, dah habis 2 minggu nak balik. Diorang cek saya ada pisau pula. Pisau scrap dalam kotak saya pula. Tak dari mana datang scrap tu tak tahu. Diorang cakap saya punya pula. Saya kata, saya pun baru nak ambil kotak ni, mana saya tahu. Mungkin ada, saya tak tahu. Saya tak tahu siapa nanya kata ni. Tapi tak tahu datang dari mana pisau scrap tu. Saya kata, tambah 2 minggu. Sebulan saya duduk sana. Sebulan saya duduk dekat Asingan. 20 hari di Asingan. Keluar Asingan. Terus tukar ke penjara Keluang. Penjara Keluang saya tukar bulan 3. 17 bulan 3. 2023. 11 bulan 1 2024 saya pergi Mahkamah Putrajaya bebas. Okey. Ni yang menarik. Macam mana kalau kita boleh recall balik macam mana saat-saat yang abang tahu abang akan dibebaskan tu. Cerita dia macam mana? Okey, begini. Apabila lawyer saya Puan Diana datang jumpa saya. Okey, Kuizam. Sekarang ni awak 27 tahun. Kan kalau pergi review pun di Mahkamah Putrajaya, kalau jatuh hukuman saya 30 tahun pun, dia sekarang ni hukuman dia maksimum 40 tahun. 30, 20, 30, 40 maksimum. Kan kalau saya kena dia berjaya hukuman 20 pun saya balik, 30 pun saya balik, 40 tahun pun saya balik. Dah overdose. Maksimum 40. Bila saya duduk 27 tahun, mana saya kalau 40 tahun saya duduk penjara 26 tahun 8 bulan. Tapi sekarang saya duduk 27, dah overdose. So mesti balik.
Jadi saya tak langsung balik lah. Dah tahu dah. Masa abang diberitahu oleh lawyer tu yang abang boleh keluar, apa perasaan abang? Bagi saya tak ada apa, sama. Tak ada rasa excited ke, gembira sangat ke? Tak ada. Bagi saya, saya macam biasa. Saya pergi kerja macam biasa. Saya nak pergi penjara 10 bulan. 11 kena penjara. Naik ke mahkamah lah. Macam biasa. Dia ambil tukar saya 9 bulan, tukar saya ke asingan. Duduk asingan. Nak saya tak apa, duduk asingan. 9, 10. 2 hari. Mana 10 tu saya nak pergi Kajang, tumpang lagi asingan. Okey. 11 baru saya keluar pergi ke Putrajaya. Jadi tak ada excited cuma, tapi hati dah rasa seronok. Sebab apa? Dah tahu. Inilah last saya pakai gari. Inilah, walaupun gari pinggang, kaki semua ni. Bukan gari tangan je. Dengan kaki, dengan pinggang. Ini last saya pakai. Saya masuk penjara dulu pun tak dah pakai. Tak dah pakai gari tu. Gari dua, gari itu je. Sekali ni saya pakai yang last ni. Pakai gari, kaki, pinggang semua, tangan semua. Gerak pun tak boleh. Tapi saya bagi acik saya, last saya pakai. Tu pergi. Sampai saya masuk jumpa Tuan Maimun. 10.14. Saya keluar 10.30. Terus buka gari. Terus buka gari. Tunggu Tuan Narinda daripada Ibu Jabat datang untuk lepaskan pembebasan. Pukul 3.30 saya baru bebas. Bebas daripada di penjara ke dekat mahkamah? Dekat mahkamah. Dekat mahkamah? Ada barang-barang semua? Dah bawa siap dah. Oh, dah tahu dah. Dah tahu dah. Bawa siap. Tak ada simpan-simpan, semua tu bawa siap. Okey, bebas dah. Bebas. Yang sebat abang buat masa sebab saya dah 2001 saya dah sebat. Lepas saya jatuh hukuman hayat 6 sebatan. Saya tukar ke Taiping. Dah jalan sebat dah. Dah kira dah itu saya dah tak appeal lagi dah. Bila saya terima hayat tu saya tak appeal lagi dah. Awal tu saya appeal. Alright. Bila Datuk Zaki cakap pilih sama ada BA gantung ataupun hayat. Baik, saya pilih hayat. Boleh jumpa keluarga lagi, boleh jumpa anak, boleh jumpa bini lagi. So, bila saya pergi Taiping, terus jalan sebatan 6 lautan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kembali selepas ini. Baik, kita kembali sekali lagi bersama abangku Izham Ko Adnan. 27 tahun merengkuk di dalam penjara. Bang, abang ni dulu anggota polis. Ya, saya. Orang kata bila anggota polis masuk dalam penjara ni macam tempat naas ni. Kan maknanya ramai orang akan berdendam apa semua. Masa mula-mula abang masuk penjara dulu, abang risau tak abang akan diapa-apakan oleh banduan ke apa? Sebab abang ni bekas anggota polis lah. Pada mulaan jangkaan macam tu lah masuk tu kan. Tetapi saya tak sangka pula bila saya masuk penjara, ramai kawan saya. Jadi betul saya cakap, di luar saya dengan kawan-kawan, insyaAllah. Baik dengan siapa sekalipun, insyaAllah. So bila saya masuk penjara, walaupun saya bekas polis, masuk penjara, semua kawan-kawan support. Alright, orang kata apa, bekas polis ni kalau masuk penjara ni orang kata ni confirm jadi lauk ni. Jadi abang sendiri macam mana? Tapi pandangan saya mungkin kadang-kadang orang yang bila kita relationship dengan kawan-kawan, hubungan dengan kawan-kawan baik, tak kira Wak dia tu penjenayah ke, polis ke, tapi kemana saya pergi pun alhamdulillah. Selama saya 27 tahun dalam penjara, tak pernah saya ada, kira orang cakap apa, yang kenal saya tak pernah kata ada musuh. Yang tempat yang kadang-kadang kita pergi tu, contoh saya. Saya bila hayat tak ada tarikh, beli kita tempat, dia hukuman dia baru 10 tahun, 5 tahun, tapi nak jadi teko. Itu saya tak boleh tahan. Mesti saya sapu punya. Saya sapu. Jadi tanyalah penjara mana pun, baik Taiping, semenjak semua penjara 9 penjara saya duduk tu, kawan dengan saya semua macam ni. Kawan-kawan penjara, baik pegawai penjara, baik banduan. Ada bukan semua, tapi ada 2-3 orang yang tak suka, tapi tak boleh buat apa.
Sebab biasalah manusia. Memang dia orang tahu. Yang mana kenal saya, dia tahu panggil saya macam mana. Kalau saya kata langgar, saya langgar tak kira tu. Okey. Saya tak peduli dah. Okey. Tadi pasal permulaan interview kita, abang ada sebut betapa rupanya penjara ni akhirnya mengajar abang jadi manusia. Okey. Boleh abang ceritakan pada penonton-penonton apa yang abang masukkan? Saya dulu jahil agama. Okey. Saya masuk polis umur saya 18. 18. Bila masuk polis, lepas tu masuk komando 69. Bila masuk komando 69, didikan dalam 69 pun semuanya didikan yang cakap apa seolah-olah macam betul-betul gila. Main bola gila. Okey, sarjan itu ni buat ni. Kita tak buat tak boleh sebab kita tim. Nak masuk hutan 6 orang je, bukan masuk ramai-ramai. Bukan macam perhutan lain tu masuk sekali 30 orang, 40 orang. Kita masuk satu session tu 6 orang je. Okey. Bila masuk 6 orang, kena ada perumahan yang baik, kena ada satu cooperation yang baik, baru misi kita berjaya. So, apa yang dia orang ajar, orang lama ajar, itu kita ikut. Bila kita buat apa yang dia orang ajar, kita ikut, dah jadi kawan baik. So, mental torture jangan ceritalah. Memang pecah habis. Okey. Apa pun boleh buat. 69 itu dia. Very able truth. Bad tu dia. Yes, very able to. Very able truth. Apa pun boleh buat. Yeah. Tak kira. Campaklah ke mana pun. Yeah. Campak sungai ke, laut ke, bukit ke, gunung ke. Yeah. Mesti jadi. Okay. So, bila latihan tu dah ada, bila saya masuk penjara pun, macam tu juga. Saya ni tahan lasak. Apa pun bersama. Luar, dalam, kita buat sama. Satu, yang kedua, kita fikir satu je. Saya fikir masa tu dalam penjara, belajar agama, belajar. Saya boleh baca Quran. Tak ada baca Quran, boleh baca Quran. Sampai saya dah khatam dah dekat 13-14 kali dah. Tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun saya akan masuk program tadarus. Okey. Jadi, sembahyang, saya pergi Simpang Renggam, Sarjan Zul. Okay. Sarjan Zul. Yeah. Dia ambil saya. Okey, Pak Long cuma jaga surau. Ajar budak-budak agama. Jadi imam. Jaga surau. Yeah. Itu je kerja saya. Okay. Selama 2 tahun dekat Simpang Renggam. Sarjan Zul lah ambil saya. Lepas tu bila saya dah gaduh dengan pegawai tu, tukar ke Keluang, ada satu sarjan pula ambil saya. Orang ni semua tak nak. Yang pegawai lama, sarjan lama-lama, pegawai lama-lama semua tak mahu saya. Sampai saya nak, alah habis dah. Kuizan sampai dah. Dia dah risau dah. Kuizan sampai habis dah. Sarjan Razman. Saya sampai 3 hari 4 hari lah. Dia terus ambil saya pergi kerja bengkel besi. Bila saya masuk pergi kerja bengkel besi, yalah, sarjan tu pun jaga saya baik. Saya pun respect dia sebab dia okey. Apa-apa masalah kita cerita, dia pun feedback dia bagus. So kita respect lah dia. Yeah. Jadi kita takkan buat yang bukan-bukan. Bila saya nak buat satu hal pun, Zam, pandang dia sebab dia incah kita. Dan kita tak nak. Jadi saya ada masalah banyak. Tapi bila saya nak buat satu, nak langgar, teringat dia. Nanti orang cakap apalah, Man, budak kau ni. Saya pun, ada 2-3 pegawai saya nak langgar. Tapi terbantu sebab apa? Dia. Sampailah sekali saya kata saya, Rizam, saya minta satu je, minta maaf dia. Saya minta tak maaf. Saya gaduh dengan siapa, saya tak minta maaf. Tapi dia cakap, Rizam, tolong pergi minta maaf kepada dia. Atas dia tu, sebab dia sarjan saya, saya pergi. Minta maaf, Cik. Kira saya pergi ngalah dengan dia. Padahal saya tak salah. Saya tak salah, tapi dah sarjan suruh saya pergi minta maaf. Saya minta maaf. Satu benda yang kita tak boleh tinggal bila bicara pasal benda ni adalah pengorbanan keluarga. Iya. Contohnya dalam hal ni, abang kat dalam, isteri kat luar, menguruskan anak 20 tahun. Macam mana abang? Okey, masa saya masuk penjara dulu, okey. Masa saya kalau anak dijumpa saya, bang, ada masalah ni. Saya dalam penjara, saya buat IC dalam penjara, semata-mata nak keluarkan duit kalau beli SP. Okey. Apa pun, tak boleh. Saya nak boleh juga. Sebab apa? Saya nak bantu isteri saya. Masa saya masuk, saya dapat tarikh bebas 27 bulan 3 2010. Saya tak cerai dia. Tapi bila tukar tarikh bebas, saya terpaksa cerai lah dia. 2001 saya dah buat surat kat dia. Surat letter form je. Okey. Abang tak cerai. Sekarang abang cerai je. So dia pergi rujuk dekat pejabat agama. So pejabat agama tengok,
tak jatuh lagi. Dia suruh panggil saya datang mahkamah cepat. Saya dia escort daripada Taiping datang mahkamah cepat. Baru lepas try. Jatuhlah try. Hasil saya kat dia, okey Ju, awak muda lagi. Nak tunggu saya pun tak tahu bila sampai bila. Awak nak kahwinlah. Saya tak marah. Kita tak ada gaduh, tak ada apa. Sekarang saya lepas awak sebab saya tak ada tarikh. Dia pun cakap saya, bang, anak-anak bang, anak kecil-kecil lagi, dia tak fikir nak kahwin nak jaga anak juga. Okey, tak apa nak jaga anak, tak apalah. So dia cakap minta bantuan. Okey, tak apa. Saya buat dapat duit ke BSP, keluar BSP, bagi rumah. Itulah rumah saya yang boleh survive sikit tu. Bayangkanlah, anak yang pertama 13. Anak yang paling kecil umur 4 tahun. Seorang jaga. Kepala pun tengah fikir macam-macam. Tapi dalam pula kalau orang buat, kita langgar sajalah. Tapi bila dah lama-lama dah pergi jumpa, dia pun kira tunggu. So saya pun happy jugalah. Dulu hantar surat. Macam keluar tu, ada satu tuan. Saya betul, kalau bukan kerana Sarjan Razman ni yang jaga saya, saya dah langgar dia. Saya dah langgar dah. Bukan langgar siapa. Gambar saya simpan 27 tahun, 26 tahun saya simpan. Itu dalam Fazrul ambil 3 pin je cakap. Pada semua gambar masuk semua tu, masuk ada chop, ada gelusan. Di sikit. Tapi bila saja cakap, tak usahlah, biarlah. Saya pun, sebab kita masih ada orang yang kita respect, kita jadi mana isteri abang tu abang lepaskan lah? Lepaslah. 21 saya lepaskan. Lepaskan, sampailah bila saya bebas belah 21 tu. Saya balik sini rumah pun, tak balik rumah ni. Balik rumah anak saya kat Pek Aja. Saya sampai Pek Aja, saya tanya, mak mana? Ada. Dia datang jumpa saya. Datang jumpa. Saya cakap, okey kita rujuk balik, kita kahwin balik. So 21 bulan 2 tu kahwin balik. Ganti baru. Okey. Lama juga. Diam tak diam dekat hampir 1 jam kita ke udara. Mungkin satu soalan terakhir lah. Ini benda ni ramai mesti orang tanya. Dekat 27 tahun dalam penjara, apa benda yang paling abang kekok bila keluar? Boleh share sikit dengan penonton. Yang pertama, bila saya di Mahkamah Putrajaya, apabila Tun Maimun bebaskan saya keluar-keluar, buka gari semua, tak nampak lagi dalam bangunan lagi. Bila keluar bangunan, anak saya sambut saya, naik kereta, balik, ya Allah, perubahan yang berketara sekali. Jangan kata dekat Putrajaya, rumah saya ni nak masuk pun dah dulu tak ada traffic light, dah ada traffic light. Tak ada flyover, dah ada flyover. So, kekok sikit lah. Highway jangan cerita lah. Sana sini highway. Saya pun sesat. Okey. Lepas tu balik rumah tengok perubahan. Itu kawan-kawan semua bila dah tahu saya bebas. Semua datang jumpa. Nak jumpa, macam nak buat reunion. Jumpalah dekat Johor Bahru. Saya tahu Johor Bahru sesat. Wahal punyalah otai Johor Bahru. Dulu Johor Bahru tu dalam kepala je. Turun sesat. Dah panggil taksi. Naik taksi. Bayar taksi pergi mana pun. Apabila saya bebas 11 bulan 1 2024. 14 bulan tu semua kawan-kawan saya ajak buat reunion. Di JB lah. Taman Kota Masai. Saya pun turun lah. Pergi jumpa kawan-kawan lama. Memakan semua, bincang-bincang. Dah pukul 10 malam, pukul 10 lah. Satu kawan hamba Allah ni, kawan baik saya lah. Zul Belanda. Abang buat masa ni takkan nak pergi naik bas. Asyik nak datang JB naik bas, nak pergi mana naik bas kan. Dia bagi saya sponsor satu kereta. Bila dia bagi saya kereta, saya pun ambil lah. Pergi rumah dia. Dah 27 tahun tak pandu ni. Tapi boleh bawa lagi lah. Bawa. Saya pun keluar. Keluar pun saya tak balik. Malam tu tak balik. Malam. Takut sikit. Jalan semua. Dah berubah semua. Dengan ada flyover, dengan bawah lah, underground lah semua. Jadi saya pun tidurlah di sana dulu satu malam. Esok siang lah pukul 11, saya balik lah. Balik ke Batu Pahat ni. Macam biasa dapat kereta masuk highway. Lepas dapat kereta masuk highway. Nak dapat. Masuk highway. Sampai dekat tol. Saya pun macam biasa. Ingat dulu, sampai tu orang bagi tiket kat saya. Saya ambil bayar depan. Sekali sampai, tak ada orang pun. Kosong pos ni. Cangak ni tengok kosong. Lepas tu orang belakang cakap, pakai kad. Saya pun keluar-keluar, minta maaf banyak-banyak. Saya baru first time masuk highway. Habis dia pun faham.
Ya ke bang? Oh, saya tak pernah masuk highway di first time saya. Okey bang, abang kena pakai pas dia kata, kena beli touch and go. Kat mana beli? Dekat Plus je kan. Saya pun rebah kereta, parking kereta, jalan kaki pergi Pejabat Plus. Dapat kad, barulah first time saya masuk. Boleh balik sama rumah. Itu pengalaman tak boleh lupa. Itu tak boleh lupa lah. Tak boleh lupa. Dulu orang kata apa, ambil tiket, tiket taksi tu, bayar depan. Kan? Sekarang dah tak ada dah. Pakai tas je. Tukang gadis tol pun tak ada. Tak ada. Orang cakap tu tak ada. Baik tuan-tuan dan puan-puan, begitulah tadi 1 jam yang sangat menarik. Perkongsian yang sangat mengisahkan daripada Ku Izam, Ku Adnan, bekas anggota polis yang 27 tahun meringkuk dalam penjara dan kini kembali sebagai seorang lelaki yang bebas. Tapi insyaAllah lah. Sebab balik hari ni pun, saya pertama, keluarga, orang rumah saya. Sanggup tunggu saya 27 tahun, saya takkan abaikan. Dulu masuk tak ada cucu, sekarang dah 10 orang cucu. 10 dah? 10 cucu dah. Jadi nak kena menghabiskan masa untuk dia orang. Nak ambil balik feedback yang lama-lama tu, yang saya abaikan dia orang tu, nak mesra balik. Itu je lah. InsyaAllah. Pada ni bang, pada tadi kita cerita kawan ni datang. Reunion balik ni. Semua ramai. Dah tentulah orang kata dalam 10 tu ada juga musuh-musuh ni. Yang mana bila tengok, alamak Ku Izam dah keluar. Ni apa nasihat abang pada dia? Bagi saya, kalau dia orang rasa, tu cakap, saya ikhlas. Dalam Facebook saya pun cakap dah. Apa yang dia orang nak tanya direct saya. Jangan tanya orang-orang. Yang pertama. Yang kedua, kalau tanya dengan kawan akan jawab baik. Kalau tanya dengan musuh, macam-macam dia orang cerita yang bukan-bukan. Yang bukan-bukan. Yang tak ada pun dia ada-adakan. Tu pun cakap, saya cuma satu je lah. Biar dalam bidang apa sekalipun kita, pertama satu je, yakin. Yakin Allah tu ada. Allah tu lihat. Allah tahu apa yang kita, hati kita ni. Dulu saya pun pandai barang, tapi sekarang saya tak ada dah. Dah buang semua tu. Sebab apa? Cuci tangan, cuci kaki, untuk mulakan kehidupan baru bersama keluarga saya, terutama isteri, anak-anak, cucu-cucu saya. Itu je. Kawan yang baik-baik saya tak lupa. Sampai bila-bila pun dia orang kontak, bila masa turun saya mesti turun. Itu sajalah. Dulu bagi pandangan saya pun, bila saya tangkap orang masuk dalam penjara, dia rasa penjara tu satu tempat yang teruk. Setiap orang bila banduan keluar, semua orang takut. Tetapi bagi saya tak ada. Penjara ada satu tempat yang mana untuk pemulihan. Macam bengkel lah. Kalau kereta accident, kita hantar bengkel, dia repair balik. Begitu juga penjara. Bila penjara salah laku ke, tak terlibat dengan jenayah ke, dadah ke, apa pun, bila masuk penjara, dia ada program pemulihan PPI. Plan Pembangunan Insan. Dia akan didik balik. Yang tak tahu baca agama, belajar agama. Yang tak tahu menjahit, tak ada kemahiran, diajar semua kemahiran. Dari segi, tak kira lah, bengkel banyak bengkel. Bengkel besi, bengkel jahit, bengkel getah, bengkel rotan, bengkel kraft tangan, bengkel kayu. Jadi bengkel roti, semua di kemahiran penjara bagi. So, cuma nak tak nak aja. Bila kita dah dapat kemahiran tu, bila kita keluar, kita boleh survive. Itu yang saya. Saya dalam kemahiran saya bengkel jahit. Saya boleh jahit. Tetapi bila keluar nak buat jahit, dia pertama ada modal, ada tapak. Jadi kalau duduk penjara nak keluar, dia nak buat tak boleh jadi. Kurang-kurang ada partner orang kerja. Sekurang-kurangnya. So sekarang ni buat masa ni, dia tak ada apa. Kemahiran tu dah ada, cuma kita nak asah aja. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam eksklusif bersama Syaril di minggu hadapan. Tunggu.